Bagi mempersilakan Gloria untuk menyampaikan webinar kepada pelajar ukur bangunan, dipersilakan Encik Harudin bin Borhan. Terima kasih moderator kita Cik Siti Marlina atas pengenalan tadi. Okey. Saya pun tak dapat lihat berapa ramai yang join webinar ni, jadi saya assume ramai lah kot. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan jelaslah perjalanan karier saya dalam property management. Dalam banyak-banyak prospek kejaya dalam bidang building survey ni, saya menceburkan diri dalam bidang property management lah. Jadi sama-sama kita tengok perjalanan karier saya. Okey. Saya mulakan karier saya di GCH Retail di Giant Supermarket Station 7 yang paling dekat lah dengan tempat belajar kita dekat UiTM Shah Alam tu, sebagai complex executive. Kat sini saya buat building operation, saya collect sewa kat unit-unit dan kat situ. Dan pengalaman pertama saya lah tentang building operations. Saya tak lama, selama 6 bulan. Kemudian saya dapat peluang kerjaya yang lebih firm bersama Knight Frank Malaysia at the moment, last time lah. Dan saya bertugas di North Point Mid Valley. Merupakan a mixed development of office dan juga residence mixed with retails. So kat situ saya bertugas selama 4 tahun setengah lah. So saya menguruskan JMB, it's a stratified property. So kita bekerja serving JMB lah. So, macam yang saya tunjukkan dalam gambar, kita manage AGM, kita buat operation. Ini antara tim saya dulu lah, ya, sebagai property executive dan jawatan terakhirnya sebagai assistant property manager. Kemudian saya bertukar company dengan Sunway PFM dan Berhad. Jawatannya property executive last time, dan saya bertugas selama kurang 4 tahun setengah juga. Di sini merupakan commercial building stratified, bangunan berstrata. So saya bertugas untuk menjalankan tugas-tugas management corporations lah. So antara tugas-tugas kita adalah mendapatkan perakuan bomba, arrange AGM, dan juga building operations lah. Okey. Di sini adalah tempat kerja current saya sekarang. Saya kembali ke Knight Frank Property Management setelah dari Sunway. Position saya adalah building managers. Lebih tepat sebenarnya REIT managers lah, sebab di sini saya tak buat full building operations, building management, tapi kita lebih manage kita punya REITs. Di sini kita manage units, lebih kurang 250 unit, total unit di dalam mall dan office summit ni, on behalf of trustee yang dimiliki oleh Ambit REIT Sembilan Berhad lah. So ini sebahagian daripada tim saya dan apa yang saya buat. Kita buat major refurbishment, kita liaise dengan PBT. Okay. So
lebih kurang sedikit sebanyak itulah saya punya pengalaman kerja. Yang boleh saya komen, kerja sebagai property managers ataupun dalam bidang property management ni, adik-adik semualah, lebih kurang kita handle satu negara yang kecil. Semua apa yang berlaku adalah di bawah kawalan kita, dan setiap aspek dari sekecil-kecil dan sebesar-besar adalah di bawah tanggungjawab kita lah. Kita yang menguruskan operation, kita yang memantau service contractor, kita yang memastikan profit dan loss, collections, kita yang memastikan statutory requirement dengan bomba, dengan JKKP. Jadi sebenarnya dengan property management ni memang apa yang diajar dalam kita punya course ni memang fully digunakan lah. Lebih-lebih lagi macam akta-akta yang lecturer-lecturer kita dulu duk terangkan kan. Kena hafal ni UBBL ni kan. Ingat lagi Dok Mat ada cakap kita kena hafal, dan benda-benda macam hafal UBBL, baca National Land Code, Strata Management Act adalah amat-amat penting dalam kerjaya kita ni kalau kita nak nampak profesional dan orang nak percaya dengan kita. Jadi di sini sebenarnya kita punya presentation lebih satu hala lah. Tapi ingat saya nak ajukan pada adik-adik, adik-adik rasa BS ni ada masa depan ke? Kalau yang belum rasa tu saya nak ajukan, BS ni ada masa depan ke adik-adik? Rasanya saya baru 10 tahun meninggalkan alam universiti. Rasanya sekejap sangat. Rasanya baru semalam saya belajar dengan Puan Hikmah. Saya rasa. Okey, kita tengok. BS ni ada masa depan tak? Bila bercakap dengan BS ni ada masa depan, saya merujuk pada buku yang pertama-tama yang diperkenalkan oleh lecturer kita, Puan Asfani dulu. Buku Kepentingan dan Peranan Juruku Bangunan yang ditulis oleh Dr. Ahmad Ramli. Dekat buku ni, Dr. Ahmad Ramli ada tulis peranan juruku bangunan ni dalam industri bangunan, dalam industri property ni, dia mencakupi 3. Yang mana? Pre, during dan post. Sebelum, semasa dan selepas. Jadi, anda kata yang rasa blur dengan ni ada ni ke? Ada prospek kejaya ke? Dekat sini saja dah menunjukkan bahawa dalam seluruh building life tu kita ada tempat macam yang sesi yang selepas yang sebelum ni kita bagi sharing lah daripada DBKL kan oleh building surveyor. So dia mungkin tergolong dalam golongan penentu dasar, iaitu pre kan. Mungkin kawan-kawan kita yang di bidang construction adalah yang semasa kan, consultant semua tu. Dan mungkin saya berada di bahagian post, iaitu managers kan. Bangunan dah siap, saya manage, kita maintain, kita buat upkeep, repairs So sebagaimana yang kita tahu, baik government atau private, kita ada tempat kita daripada PBT ke KPKT, JKR pun kita diperlukan, IPT apatah lagi kita punya pendidik kita kan, dan juga Perbadanan Kemajuan Negeri lah Kalau private ni dah dari developer, dari building owners, kita boleh masuk dalam bidang kontraktor, kita boleh masuk dalam bidang consultations,
Macam saya property managers lah. Kita manage building. Bank pun diperlukan bidang kita ni. Boleh jadi adjuster, boleh manage REIT, ya. Banyak-banyak bank ni kita buat REITs, ya, real estate investment trust. Kita ada set of properties yang dia orang labur, dia orang beli untuk buat pelaburan kan. Dan juga insurance, ya. Jadi ini yang saya merujuk pada tajuk lah. Sekarang kita kembali pergi kepada tajuk yang saya bawa. Nilai seorang graduan building survey. Apa nak cerita pasal nilai ni ya? Adik-adik apa yang saya nak cuba bawa. Selalunya nilai ni perceived value, ya, saya terangkan apa tu perceived value. Perceived value ni adalah persepsi, kan? Contohnya, kalau kita lihat seorang tu dengan berpakaian kemas ataupun yang menjaga image, kita ada impression, oh, dia ni mungkin educated, atau dia ni mungkin berpelajaran tinggi, something macam tu lah, ya. So saya nak cerita kat sini, sebagai seorang graduan, kita perlu ada perceived value ni. Contohnya macam saya, kenapa saya pursue untuk dapatkan registered property manager, kalau saya boleh kongsi, saya register dengan Board of Valuer sebagai registered property manager. Itu sendiri adalah memberi impact satu perceived value. First impression, kita tengok, oh, dia ni adalah seorang yang competent. Macam kita dapatkan PS, doktor, nama tu sendiri, kita dah boleh value orang ni macam mana. Macam first impression lah. Macam kita tengok satu bungkusan yang cantik, kita cakap, barang dalam ni bagus. So, jadi saya nak tekankan kat sini, sebagai seorang graduan, kita kena ada perceived value ni. Kita kena ada branding ni. Kalau boleh kita brandkan kita sebagai seorang yang profesional, sebagai seorang yang kemas. Sebab benda ni kita perlukan sebagai tiket untuk masuk. Sebagai tiket untuk masuk. Kalau mungkin lecturer-lecturer kita ada cakap, kita kena join as a RSM members. Kita kena join MIPPFM, something like that. Kita join. Sebab itu yang akan bagi kita satu perceived value lah. Tapi bila mana kita telah diterima di dalam alam pekerjaan, inilah waktunya untuk kita tunjukkan kita punya real value. Kita tak mahu majikan cakap, oh, dia ni bagus on paper je. Kita tak mahu graduan kita macam tu. Kita nak orang yang walk the talk lah, kan. You tunjuk sebenarnya you capable of doing that. Dan real value ni yang buatkan you boleh sustain dalam industri ni. You boleh buat you grow dalam industri ni. So saya buat pertanyaan, mana lebih utama? Perceived value atau real value? Pada saya, dua-duanya penting. Kita kena brand kita sebagai seorang yang profesional, latih diri kita untuk cakap dengan baik, portray satu image yang bagus, kan. Untuk buat CV kita seprofesional mungkin, kan. Dan bila kita dah dapat, pastikan kita deliver. Dan jangan jadi tim kosong lah orang cakap, kan. Cakap je tapi tak deliver. Okey. Semudah itu je saya nak sentuh. Dan saya ada beberapa tips lah, actually pesanan untuk kita punya adik-adik semua.
bila mana kita dah melangkah ke alam pekerjaan, apa yang boleh buat kita ni bernilai di mata majikan, bernilai di mata community. So adik-adik semua kena pastikan you to be an asset, not a liability in an organisation. Dalam satu organisasi, pastikan kita jadi pekerja, bukannya liability. Pastikan kita ni asset. Buat bekerja bersungguh-sungguh, bagi the full commitment, the best work, sampai bos cakap company kita tak boleh kalau contohlah kalau mak tak ada. Company kita tak boleh. Jangan sampai bos cakap kalau mak tak ada pun tak apa, kita cari pekerja lain. Kita buat kerja sampai company atau organisasi lihat kita sebagai satu aset. So, dua adalah beri nilai tambah. Beri nilai tambah ni ialah bagi something yang lebih lah kan. Kalau kita buat satu servis tu dengan bersungguh-sungguh, dengan senyuman kan, benda tu akan buatkan kita valuable. Okay. Nombor dua, beri 200% komitmen. 100% tak cukup. Dan ramai yang buat under 100% pun. Jadi, untuk buatkan adik-adik semua outstanding kan, di pasaran sana ada banyak persaingan. Apa yang nak membuatkan you outstanding kan? So, tolong bagi komitmen lebih. Kalau you had an meeting, make sure the day earlier or a week earlier you prepare betul-betul. Kalau you had to step back, check everything, you do that. But at the end of the day, you akan puas hati dengan benda-benda tu. Benda-benda teratur, benda ikut flows. Dan ini, kalau anda buat ni, orang boleh nampak anda punya potensi. Ya. Even kalau kita berhadapan dengan orang, pastikan kita cakap dengan bahasa yang terbaik. Ataupun dengar sekadar angkat telefon, pastikan kita dalam keadaan yang tenang. Even cakap dengan orang pun senyum dulu, walaupun orang tak nampak. Sebab itu semua adalah minda bawah sedar. Kalau kita fikir positif, kita akan deliver positivity. Dan kat sini kita nak beritahu setiap tindakan tu ada akibat, ada chain reactions. Dia law of attraction. Jadi untuk jadi yang terbaik, you kena mula dengan yang paling awal lah. Contohnya menangi pagi anda, pastikan anda bangun awal, habis sarapan, datang awal tempat kerja. Sebab kejayaan yang kecil ni akan bawa kejayaan yang lebih besar. Kan? Kalau awak tak buat dari mula betul, dia akan mulalah datang lewat, ayat pancit, mudi, membawa kepada hasil kerja yang tak bagus. Dan mulakan dengan mind creation. Kita boleh bayangkan hari tu macam mana kita nak dapat. Saya cuma nak share waktu saya di Minggu Mesra Siswa, bila dia kita punya pembantu Minggu Mesra Siswa tu, Fesi cakap, lukiskan apa bila anda dah habis belajar ni, apa yang anda nak capai kan. Saya masih ingat waktu tu saya lukis gambar KLCC dengan saya lukis orang lidi di bawah, dan saya memegang kunci, saya tulis saya nak jadi building manager KLCC. Cuma nak share kat sini, kalau kita bayangkan something tu vivid, kita boleh bayangkan sampai kita boleh rasa, dan kita sertakan dengan tindakan yang betul, Allah akan lorongkan benda tu. Itu adalah law of attraction. So, you nak apa dalam kejayaan ni?
you nak gaji 5,000, 7,000, 14,000, 21,000, you perlu ada mental creation tu, sertakan dengan tindakan, insyaAllah you boleh capai. So kat sini saya nak cakap on balance life. Balance life ni, you kena jaga badan you. Badan adik-adik kena jagalah, makan dengan betul, exercise, rehat dengan betul. Dan untuk minda pula, you kena membaca, educate, tulis, belajar new skill. Sebab kalau you stagnant, you takkan boleh grow. Sebab tu kadang-kadang, kenapa aku masih kat sini Sebab you tak grow, you tak belajar. You tak up level. Untuk heart pula, untuk hati ni, kenalah selalu sebarkan love. Love. Kena offer service, maintain a good relation with anybody. And untuk soul pula, kita kena jaga solat kita. Selalu reflect. Jaga apa yang kita makan, kita dengar, kita lihat. So insyaAllah, sebab benda ni berangkai, kalau salah satu daripada item yang kita tak jaga, dia akan membawa kepada poor performance lah. To be a better person. I think ini nombor 3, kerja dengan ikhlas. Bila mensentuh tentang kerja dengan ikhlas ni, kita kena tahu bila kita bekerja, bukan hanya kita nak dapatkan duit lah by the end of the month. Kita adalah jalankan tanggungjawab. Jadi buat sesuatu tu dari hati. Bila kita ikhlas, kita buat something dari hati. Contohnya, dengan hanya membalas email, kalau kita masukkan energi tu, kita rasa betul-betul, kita rasa nak help somebody. At the end of the day, email, phone conversation, presentation, meet up, orang boleh rasa energi tu. Orang boleh rasa enthusiasm, kita punya semangat gitu. Jadi, apa tu buat dari hati. So, ikhlaskan hati, insyaAllah orang boleh nampak kita punya potensi. Dan terakhir adalah jangan berhenti belajar. Tak kiralah anda ni dah 10 tahun dalam industri, 20 tahun dalam industri, sampailah dah kita dah pencen, jangan pernah berhenti belajar. Sebab kalau kita berharap ada perubahan, tapi kita masih lakukan benda yang sama, itu adalah kebodohan yang nyata. Yang ni Einstein yang cakap. Buat benda sama tapi mengharapkan perubahan. Just buat kerja-kerja eksekutif, tak pernah kita explore macam mana nak jadi managerial punya task macam mana, nak control people macam mana, nak better communicate macam mana. Dan kita harap, kenapa aku tak naik pangkat Ataupun tak mencuba kan. Orang cakap, window of opportunity ni, kita kena ketuk. Baru dia akan terbuka. Kita tak harapkan opportunity tu datang tanpa kita usaha. Kita kena ketuk. Kalau you continue on knocking doors, you will find opportunities or you will find your peluang lah. Dan lihat balik macam mana kita uruskan 24 jam kita. Sebab orang yang berjaya, orang yang tak berjaya, orang yang miskin, dengan orang yang kaya, kalau kita boleh lihat, diberikan Allah SWT 24 jam yang sama. Tapi bagaimana mereka gunakan 24 jam tu yang akan menentukan nasib mereka. So cerita kat sini, tak boleh malas lah. Kalau dah tahu kita nak upgrade tu, kita jangan malas. Cari ilmu lain, kan? Terus-terus belajar, baca buku banyak buku-buku motivation kat sana, kat luar sana yang become a better person, to be more boleh manage things, boleh up skill communications. Dekat YouTube pun ada banyak speech yang kita boleh dengar. So ilmu-ilmu macam tu lah kita kena terus continue untuk
self-development. So, saya dah tiba ke end of my slide. Ini itu saja. Kalau ada pertanyaan, saya serahkan kepada moderator kita, Siti Malina. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Khairudin bin Boran atas taklimat itu tadi. Seterusnya, majlis ini membuka kepada sebarang pertanyaan daripada mana-mana pihak, khususnya daripada mahasiswa. Okay, kat sini saya ada dapat beberapa soalan. Boleh ke safety student HSE, Health, Safety and Environment, apply job as building surveyor? Kurang jelas tadi, boleh ulang ke? Boleh ke safety student, Health and Safety Environment, apply job as building surveyor? Building surveyor Safety and Health student. Maksudnya kita buat presentation kepada semua pelajar ukur bangunan kan sekarang ni? Ya. Ya. Macam luar kotak pula sebenarnya dia dia berkelulusan building surveying. Sebab ni saya ada semalam saya ada buat macam open question lah pasal seminar ni, pasal ada salah seorang student daripada Safety and Health, dia tanyakan soalan ni. Okey. Maksudnya sebab saya pun daripada building management kan, property management, yang tu lebih kepada building surveying lah. Sebab building surveying ni ada dia punya requirement lah. Kalau kita nak go to statutory body macam government lah, memang kita perlu kelulusan as a building surveyor lah. Kalau tak memang tak nak diterima lah. Kalau dia ada pengalamannya, dia boleh relate, mungkin dia boleh justify lah. Soalan kedua, apabila macam projek yang banyak, adakah mutu di dalam semua aspek tersebut berkualiti tinggi? Contohnya macam delay projek tu akan dia punya kualiti tu akan okey ke macam akan ada masalah? Project quality macam mana tu Cik Marina? Macam ada construction, lepas tu dia jadi delay. So mutu projek tu dia akan jadi problem ke macam mana? Construction tu dia delay. Okay, delay. Delay. So projek tu dia punya kualiti dia akan okey ke? Okey. Tak ada masalah ke? Oh, projek tu delay. Jadi adakah dia akan beri impact kepada bangunan tu lah. Mungkin di luar konteks saya, tapi delay ni disebabkan bermacam-macam faktor kan. Macam sekarang ni macam ada pandemik kan, unprecedentednya situations kan. Itu banyak faktor dia yang akan kita kena ambil kira lah. Dari segi reputation company, developer tu tersebut, dia punya financial, dia punya quality monitoring dia. Itu memang banyak aspek yang kita nak kena ambil kira lah. Sepanjang bekerja macam Encik Khairudin, after graduate macam apa yang paling most challenging macam after fresh graduate tu, macam masalah ke ada? Challenge kita sebagai dalam bidang property management there will be always challenge lah. Every day we got new challenge kan. Macam-macam yang berlaku sebab apa saja yang berlaku dalam bangunan tu adalah bawah urusan kita lah. So kita tak lihat sebagai satu masalah kan, yang berlaku tu kita tak lihat sebagai masalah sebab kita
ditugaskan kat bangunan tu untuk as a problem solver lah, untuk pastikan bangunan tu terus beroperasi. Jadi kat sini saya nak apa tu? Nak tekankan kalau kita dah berperingkat managers kan, kita kena manage people, always teamwork lah. Teamwork is very crucial because benda yang kita hadap bukan benda yang benda yang kecil. Kadang-kadang ia melibatkan dengan hidup mati lah, macam contoh current, contoh lift, ni kadang structure. Jadi kalau setiap staff dalam satu organisasi tu berikan kerjasama yang baik, InsyaAllah semua apa tu dia punya challenges kita boleh lalui. Kita pasti akan dapat tengok hari esok lah. Tapi kalau tanpa teamwork pasti akan susah. Itu saya punya itulah komen. Itu semua dia terlalu. Daripada Nazmi Firdaus, Assalamualaikum. Saya nak tanya, adakah penggunaan CMMS cukup luas dalam industri facilities management? PMMS ini sistem untuk building automation ke macam mana? Atau dalam industri facilities management. Okay. Kalau dari segi pengalaman dari segi yang kita dah pengalaman lepas, memang management akan selalu perkenalkan kita dengan sistem ataupun cara yang lebih cara yang lebih efektif, cara yang lebih tersusun lah. Maksudnya kita ada, sekarang kita fully utilize IT kan, ada banyak, kita sudah ada smartphone. Sekarang ni memang dalam building management memang dia fully utilize lah, sebab macam-macam yang kita boleh buat dengan platform tu. Sebab contohnya sebagai owner, dia nak buat booking, dia nak check dia punya outstanding, dia nak buat complain, dia nak authorize, nak apply access card. Sekarang ni memang dah lebih mudah lah, banyak automation ya. Kita pun boleh track kita punya bila open orders, berapa hari kita nak settle, dan kita boleh dapatkan confirmation whether the tenant ke occupants tu berpuas hati atau tidak. Sejujurnya memang banyak membantulah, dan kita dah beralih daripada segi macam normal hard copy forms ya. Kita dah gunakan application tu memang banyak lah. Macam contohnya di Sunway, di Nutfriend sendiri. Seterusnya, soalan. As a manager or team leader, how to handle staff or co-worker who is more older and more experienced than us? Okay. Bila mana kita dah berada di pihak peringkat manager, kita macam saya sendiri, saya pun belajar, masih belajar kan, banyak lagi saya nak belajar. Tapi kalau kita dah berada di peringkat managerial, kita kena dapatkan ilmu tu. Ilmu ni kita kena cari dia tak datang macam tu je, kita kena tengok, baca buku, refer orang yang lebih berpengalaman kan. Mentorship is very crucial juga. Sebab memang ada orang yang lebih senior, tapi kita kena tahu kita punya position tu di mana, dan benda dalam organisasi ni dalam satu ship kena ada satu captain lah kan. Kalau tak dia akan haywire lah kan. Benda tak akan jadi smooth, dan semua orang kena faham lah tugas masing-masing. Sebab di alam pekerjaan ni nothing personal, kita hanya jalankan tugas. Kalau dalam tim saya selalu terangkan benda macam tu kan. Help me to help you. Something macam tu. Semua orang cuma doing a living lah. Tapi so far, sebenarnya saya berjalan berkejaya, semua dapat berikan kerjasama yang baik. Alhamdulillah. Soalan seterusnya daripada Encik Haziq.
Assalamualaikum Encik Khairuddin. Saya ingin bertanya, bolehkah Encik Khairuddin ceritakan sedikit bagaimana seseorang itu boleh menjadi Registered Property Management Manager? Apa requirement dan syarat-syarat yang diperlukan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Okey, ini soalan yang bagus. Kalau kita memang kalau kita memang pursue dalam property management, kita perlu dapatkan certification ni. Ini yang perceived value yang saya cuba tekankan tu. Jadi, kalau kita hantar resume, orang tengok kita, orang tak cakap banyak. This is a qualified person to become a property manager ke building manager of their site lah. Jadi kat sini di board of valuer dia memang ada yang valuer, registered valuer. Kalau macam kami di property management, kita pursue registered property managers dengan syarat kita kena buat berpengalaman bekerja sebagai manager, baru kita boleh dapat dibenarkan untuk pursue untuk jadi PM ni lah. Dan dia kena buat logbook semua tu. Sekarang dia diperlukan buat logbook. Masa yang kami dulu cukup berpengalaman praktis 5 tahun as a building manager, dan dia bagi kelepasan tu. Tapi nak cakap kat sini, kalau sebagai seorang pelajar atau graduan, pasti you attach dengan this bodies untuk nampak profesional. You mesti become an MIPPFM member at least, atau jadi registered members of RCIS, graduate, dan kemudian boleh pursue jadi surveyors lah, building surveyor. Nak cakap kat sini, pergi dapatkan certification tu. Seterusnya, ini soalan kedua daripada Encik Aziz juga. Pada pendapat Encik Khairuddin, bagaimanakah performance REIT rate semasa pandemik ni? Adakah ia sangat bagus ataupun sebaliknya? Macam mana tadi? Boleh ulang tadi? Tak jelas. Performance rate, performance REIT semasa pandemik. Adakah dia bagus? Oh, pandemik. Oh, mungkin saya boleh share. Masa pandemik ni is betul-betul impacted lah. As macam bangunan yang saya jaga sendiri, kalau saya boleh share, banyak anchor tenant yang keluar yang gulung tikar, and it's real, dan diorang memang tak boleh bayar sewa. Dan ini adalah perlukan pertimbangan yang betul business punya decision yang penting lah sebagai REITs kan. Diorang macam mana diorang nak pastikan it's a win-win conditions lah. Sebagai REIT, sebab REIT ni dia satu trustee, dia sebagai pemegang amanah. Dia bukan sole proprietor of that building. Ini ada duit orang ramai. Jadi diorang tak boleh buat suka-suka macam bagilah rebate sesuka hati, tak. Jadi kat sini dia punya pertimbangan tu memang sangat-sangat tinggi lah yang diperlukan. Macam mana kita nak maintain tenant kan? Tenant ni collection dia memang teruk. Kedai tak boleh buka. Orang duduk berjarak kan. Macam orang tak boleh pergi tengok wayang, karaoke tak boleh buka. Bowling tak boleh main, tapi sewa dia orang masih maintain. Jadi actually REITs is really impacted at the moment. Memang. Itu yang boleh saya share. Bagaimana pula challenge mengurus bangunan semasa pandemik? Okay. Unprecedented situations. Ada banyak yang berlaku dalam pengurusan bangunan kan. Dari segi SOP-nya, dari segi orang cakap contingency plan-nya kan. Itu memang semua kita kena adapt dengan situasi semasa lah. Selain daripada kita ambil dia punya
SOP daripada KKM, semua dari global. So kita nak kena fine tune dengan kita punya building needs, kan? Macam nak buat registration macam mana, apa dia punya SOP, berapa kali kita nak lap benda ni. Lepas tu kalau ada case dekat level 17 macam mana kita nak buat, nak tutup dulu. Lepas tu bila nak buat sanitation, perlu tak nak bagi tahu tenant-tenant yang lain untuk dia orang punya precautions. Memang unprecedented. Tapi kita belajar banyak. Itulah. Sekarang kita tengah adapt untuk hidup bersama COVID. Jadi ada macam-macam exploration, macam building indoor air quality. Macam mana kita nak contain. Perlu ke kita pakai penapis-penapis, certain penapis yang boleh tapis atau bunuh virus ni ke. Ada banyak adjustment lah kita buat. Kita pun belajar banyak benda baru lah. Seterusnya, boleh Tuan ceritakan pengalaman yang menyeronokkan menjadi pengurus bangunan? Pengalaman. Oh, pengalaman. Memang banyaklah pengalaman ni. Kalau saya boleh cerita, saya rasa bila kita dapat selesaikan masalah orang, itulah kepuasan kita sebenarnya. Itulah nilai tambah kita sebenarnya, kan? Actually itu satu kepuasan, bukan sekadar duit saja. Itu adalah satu kepuasan diri kita. Kita di situ sebenarnya diperlukan untuk settlekan masalah. Jadi kalau kita dapat solvekan something, itu ultimate lah. Itu antara kepuasan yang berbaloi lah, untuk semua usaha, semua penat. Itulah. Boleh juga. Ada lagi soalan ke? Marlina, kalau tak ada kita boleh tutup acara kita. Untuk sini dah ada sekalian. Hadirin sekalian, webinar perkongsian alumni ukur bangunan siri kedua telah sampai ke penghujungnya. Tamu kehormatan, tetamu kehormat, para pesyarat ukur bangunan, pelajar-pelajar Jabatan Ukur Bangunan dan anda semua yang telah berjaya hadir pada hari ini. Semangat anda semua amatlah kami hargai kerana kami semua berkhidmat hanya untuk anda. Bungkus raja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Dengan itu, berakhirlah pantun itu. Maka berakhirlah sudah perjumpaan kita pada kali ini. Kami harapkan agar semua warga Jabatan Ukur Bangunan akan terus menyokong setiap program yang akan dilaksanakan oleh kami. InsyaAllah kita akan mengadakan webinar siri ketiga. Puan Encik Marina, bagi ucapan sikit kepada penceramah kita ya. Okey, kami mengucapkan ribuan terima kasih Encik Muhammad Khairuddin Boran atas segala perkongsian pengalaman ya yang dicurahkan kepada adik-adik kita ni kan. Okey, memang kalau kita nak ikutkan tak cukup masa 1 jam ni kan. Sebenarnya ada banyak soalan daripada saya sendiri pun nak tanya soalan dan para peserta ada nak tanya soalan tapi mic tu tak dapat di-unmute ya. Mic tak dapat di-unmute. Okay. So kepada anak-anak BS dan juga para peserta sekalian, kita pastikan je kita jadi aset. Bukan liability kepada organisasi yang kita ada tu. Kalau kita sebagai student, kita tunjukkan peranan kita sebagai student. Kalau kita sebagai pekerja, tunjukkan effort kita sebagai pekerja.
dan kerja dengan ikhlas. Okay, buat kata Cik Khairuddin tadi, so you pun kena belajar dengan ikhlas. Okay, kita harap Cik Muhammad Khairuddin dapat memberikan banyak sharing lagi kepada adik-adik BS lepas ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.